Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pengajian Tinggi. Yang berhormat Datuk Seri Jamil Khair, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Yusuf Noor, Pengurusi Nadi, Merangkap Pengurusi Tankuasa Indo, Konvensyen Wasatiyah, sempena 1 milenium Islam di Nusantara. Yang berhormat Tan Sri Dr. Koh Sukun, Tan Sri Dato' tuan-tuan yang terutama, duta-duta serta wakil-wakil kerajaan asing, dir-dir kehormat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama sekali, marilah bersama-sama kita merafak segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru limpah rahmat dan kurnia-Nya jua dapat kita berhimpun pada pagi Jumaat penghulu segala hari ini dalam satu konvensyen, yakni majlis ilmu yang sangat bermanfaat. Sebelum itu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan pada pihak Universiti Sains Islam Malaysia USIM dan Pertubuhan Nadi Dialog Malaysia NADI di atas penganjuran konvensyen yang sangat bermakna ini. Sesungguhnya konvensyen ini adalah penting bagi kita semua untuk memahami wasatiyah sebagai satu konsep dan pendekatan yang bersifat imperatif dalam Islam untuk kita sama-sama hayati dan dilaksanakan dalam berbagai aspek berkaitan kehidupan individu, masyarakat, bahkan untuk negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebagai sebuah agama yang sempurna dan syumul, Islam telah mengutarakan beberapa asas bagi menjaga perpaduan dan mewujudkan persefahaman antara agama dan budaya yang berbeza. Antara yang dituntut oleh Islam adalah amalan kesederhanaan di dalam pelbagai aspek kehidupan, daripada kefahaman agama itu hinggalah kepada hubungan individu dengan masyarakat sekitarnya, serta dalam segala aspek pengurusan dan pentadbiran sesebuah negara, malah dalam aspek hubungan antara bangsa sekalipun. Dalam pada kita meraihkan keseimbangan dan penjagaan hak-hak individu lain, bukanlah dengan jalan melupuskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, pada masa yang sama, Islam dijunjung, Islam dimartabatkan, serta Islam dibuktikan keunggulannya. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam terus diberi perhatian untuk diterapkan di dalam berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Dalam pembinaan dasar berkaitan pentadbiran negara,
tanpa meminggirkan penganut agama lain untuk terus mengamalkan ajaran mereka. Umatan wasatan merupakan umat yang sederhana, adil, tidak berat sebelah dalam hal dunia dan akhirat, serta berimbang dalam seluruh aspek kehidupan. Ataupun mencari istilah dalam bahasa Inggeris yang hampir-hampir menempati konsep ini, yakni a justly balanced individual. Berdasarkan pada konsep ini, kita disuruh agar mengimbangi antara tuntutan rohani dan jasmani serta hambatan dunia dan akhirat. Kerana keseimbangan dan kesederhanaan ini amat penting dalam mewujudkan perpaduan dan keharmonian hidup, lantas menentukan kejayaan individu, keluarga, masyarakat dan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila membicarakan tentang tawarikh Islam di Nusantara, sebetulnya wujud berbagai pendapat dan berbahasa. Ada banyak teori tentang bagaimana dan bilakah Islam telah sampai ke rantau sebelah ini. Sama ada ia telah datang terus dari Jazirah Arab, benua kecil India, ataupun dari tanah besar China. Namun satu hakikat yang diketahui secara hakiki adalah ketibaannya secara aman melalui para pedagang dan pembalik. Dua sumbangan besar Islam kepada Kepulauan Melayu adalah bahasa bertulis dan pemikiran saintifik. Hasil gabung jalan pegangan kepada mazhab Syafi'i, aliran Ahli Sunnah wal Jamaah dan budaya tempatan telah membentuk satu pendekatan yang amat unik kepada penganut Islam rantau ini. Keunikan ini dapat dilihat dari metodologi dakwah digunakan pakai oleh para wali songo yang mengambil kira persekitaran sosio budaya dan sosio ekonomi kumpulan sastra mereka. Cuma masalah mula timbul apabila pengaruh asing mula menyerap dan menular di celah umat Islam di sini tanpa memahami dan mengambil kira persekitaran tempat. Ia telah menyebabkan bercambahnya ajaran yang bersifat tidak Islami di rantau ini yang berasaskan keganasan dan sifat tidak toleran. Membunuh diri misalnya bukan ajaran Islam. Saya telah tegaskan perkara ini dalam ucapan saya di Oxford University, Bapak. Malah ia adalah haram, walau apa juga ataupun apapun justifikasi. Sememangnya kita berasa pelik kenapa atas dasar mengislahkan umat yang perlu dimusuhi dan diperangi adalah umat Islam itu sendiri. Asas-asas ajaran serta doktrin asing ini perlu diperangi bagi memastikan keharmonian umat Islam di rantau ini terus utuh dan ukhuwah umat terus terpelihara. Lembaran sejarah Rasulullah SAW juga telah menyaksikan bahawa dalam setiap aspek, sama ada dakwah, pentadbiran negara, kehakiman, hubungan diplomatik,
maupun amalan adat Islam dan kebudayaannya, baginda tidak menunjukkan sikap ekstrim. Malah pendekatan yang diperkenalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah pendekatan wasatiyah, kerana hanya dengan jalan ini Islam dapat diterima oleh semua bangsa. Puan-puan dan puan-puan, terkandung dalam kisah atau cerita Malaysia itu sendiri adalah manifestasi pelaksanaan cara ataupun falsafah wasatiyah, walaupun tidak dilabelkan sedemikian rupa. Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum dengan 60% warga negaranya menganut agama Islam. Minoriti besar rakyat Malaysia sejumlah 40%, yang lain pula menganut pelbagai agama. Hakikatnya, bukan saja agama yang dianuti warga Malaysia berbeza, malahan bahasa, budaya dan taraf sosioekonomi juga tidak sama. Kendati pun di Malaysia wujud kepelbagaian yang kompleks, kedudukan Islam yang dimaktubkan secara resmi di dalam undang-undang tertinggi negara, iaitu Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh atau Perlembagaan Negeri. Ia telah diperkemaskan lagi dengan penubuhan institusi-institusi bagi mentadbir dan melaksanakan undang-undang syariah, serta memajukan kepentingan sosial serta kepentingan ekonomi penganut Islam. Jelasnya, Islam di Malaysia bukan setakat agama ritual, namun telah diamalkan sebagai cara hidup yang syumur. Sekalipun Islam telah diberikan kedudukan dan perundangan dan pentadbiran yang preeminent atau yang tertinggi di atas yang lain, kerana statusnya sebagai agama persekutuan, juga selaku agama yang dianuti majoriti rakyat Malaysia, serta menjadi kepercayaan yang telah memainkan peranan penting di sudut sejarah dalam pembentukan identiti kehidupan bernegara. Agama-agama lain tetap diberi jaminan perlembagaan serta bebas diamalkan secara aman. Di dalam menguruskan perhubungan etnik dan agama di Malaysia, sebagai satu lagi contoh yang saya maksudkan, dan ini merupakan salah satu perkara pokok, kerajaan semenjak merdeka telah memilih untuk dipandu falsafah integrasi berbanding asimilasi. Beza kedua falsafah pembantu ini adalah amat besar. Integrasi bermakna kepelbagaian dihormati, dikekalkan, seterusnya diraikan. Ia selaras dengan prinsip ajaran Islam bahawa tidak ada paksaan di dalam beragama, dan kepelbagaian adalah asas untuk kenal mengenali sebagai satu kerahmatan. Berbeza dengan kaedah integrasi, kaedah asimilasi melakukan perbezaan bagi tujuan mencipta identiti yang sama. Malaysia menolak kaedah ini bagi membina negara kerana tidak bersesuaian dengan realiti yang ada. Hasil dari mengamalkan pendekatan wasatiyah ini semenjak berdekad-dekad, Malaysia sebagai sebuah negara Islam demokratik telah muncul menjadi sebuah negara perindustrian moden, berpendapatan sederhana tinggi. Di samping itu, kita telah berjaya menyanggah tanggapan stereotip selama ini tentang kononnya sebuah negara Islam itu
lazimnya tidak demokratik, bersifat autokratik, walau kaya dengan sumber asli, namun gagal menguruskan dengan baik, tiada pula keadilan sosial. Lantaran itu, alhamdulillah, kita bersyukur dan terima kasih kepada pengasas-pengasas negara kita yang telah merentas denai dan menyuluh contoh teladan. Jalan yang telah mereka pilih telah memastikan Malaysia bukan sahaja terus aman damai, bahkan maju dan makmur. Pendek kata, ajaran Islam adalah bersifat benar, tetapi yang salah apabila umat itu gagal untuk mengikut ajaran Islam yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya kesederhanaan berimbang yang kita dambakan bukanlah kesederhanaan menurut tafsiran pihak luar. Tidak boleh dikatakan bersifat amalan negara barat umpamanya, yang terus cuba mencanai umat Islam mengikut tasawur mereka. Sebaliknya, wasatiyah dalam permaknaan dan pengertian kita adalah wasatiyah yang dididik dan diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW melalui rentetan sirat, antaranya Piagam Madinah dan Perjanjian Hudaibiyah, serta kesederhanaan berimbang para khulafah al-Rashidin serta para sahabat yang kemuliaan. Selain itu, di arena antarabangsa dan juga di peringkat kebangsaan, kita telah memperlihatkan bahawa kita bukan setakat berretorik dalam isu ini, malah kita telah mengamalkannya secara istiqamah. Di peringkat global, kita berbaik dengan semua negara, sama ada negara Islam ataupun tidak. Namun atas prinsip, dasar prinsip, kita tidak akan sekali-kali lari dari menyatakan apa yang benar ataupun memperjuangkan hak kepada umat Islam yang lain, seperti hak asasi rakyat Palestin yang kita tetap perjuangkan habis-habisan. Malah kita akan terus memperjuangkan yang hak dan menegurkan yang batil. Hasilnya, kita telah membentuk imej sebuah negara Islam yang berwibawa dan berkemampuan sehingga berupaya menghantar pasukan pengaman di bawah panji-panji pertubuhan bangsa-bangsa bersatu serta pertubuhan NATO bagi melindungi umat Islam di Bosnia Herzegovina, yang peranan Malaysia diakui adalah amat besar. Dan kita telah memainkan peranan mengamankan negara Islam Somalia. Kita telah juga menempatkan anggota misi pengaman di selatan Lebanon dan menghantar doktor-doktor wanita ke Afghanistan. Kenapa kita sebagai umat Islam yang bermaruah sanggup membenarkan Islam dipandang rendah dan diperkotak-katikkan lantaran ketidakmampuan menguruskan maslahat umat Islam itu sendiri? Persoalannya di sini, kenapa pihak ketiga yang selalunya bukan negara Islam diberi kepercayaan dan sandaran untuk menjadi wasit rujukan ataupun pertelingkahan? Kenapakah rasuah, salah takbir, salah urus dan ketidakcekapan sering menandai pengurusan negara Islam? Sedangkan kita tahu ajaran Islam seperti mana terkandung dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya mampu menjadi panduan yang jelas. Jawabannya, kita sewajarnya memperbetulkan ehwal kita dahulu
sebelum kita mampu menjadi obor petunjuk kepada umat manusia sebagaimana umat Islam satu ketika dahulu. Kita perlu mengakui hakikat keperluan untuk berintrospeksi, seterusnya mengambil tindakan pembaikan. Ternyata masalah umat Islam adalah masalah dalaman yang walaupun tampak seolah sukar dikawal urus, tetapi jalan penyelesaian memang ada dan memang wujud dengan kembali berpegang kepada ajaran Islam sebenar. Mutakhir ini, keharmonian di kalangan penganut agama yang berbeza di Malaysia sendiri tercela. Ini berlaku kerana ada pihak yang mahu mempolitikkan agama, sama ada di kalangan penganut Islam atau di kalangan bukan Islam. Dalam sebuah negara yang berbilang kaum, polemik tentang agama harus diurus dengan berhemah dan cermat. Ini kerana perbincangan berkaitan agama mampu membakar perasaan semua pihak. Sememangnya di dalam sebuah negara yang demokratik, setiap individu bebas menyuarakan pendapat asalkan tidak melanggar undang-undang. Menyuarakan pendapat yang diketahui mampu membakar perasaan penganut agama lain akan mengundang kenyataan balas yang provokatif dan bukanlah satu tindakan yang bertanggungjawab. Dari itu, semua pihak sewajibnya berhati-hati dan mengambil tindakan pendekatan yang bijaksana demi kestabilan nasional. Malah itulah yang dituntut dalam setiap ajaran agama. Tuan-tuan dan puan-puan, pada zaman ini di mana masyarakat berbilang bangsa, agama dan budaya tinggal dan berinteraksi sesama mereka di dalam sesebuah negara atau masyarakat antarabangsa, aspek perpaduan, toleransi yang bergerak kepada penerimaan total merupakan faktor utama yang menjadi penyokong kepada pembangunan negara dan keamanan dunia. Sekiranya wujud perpaduan, toleransi dan penerimaan total dan menolak kefahaman yang ekstrim dalam semua agama dan di kalangan semua penganut agama itu, maka agenda pembangunan masyarakat dapat direncanakan, dapat dilaksanakan dengan mudah dan bermanfaat pada semua, malah keamanan sejagat insya-Allah akan menjadi kenyataan. Sebaliknya, sekiranya wujud kepincangan kesatuan dari aspek perpaduan, toleransi dan kefahaman, maka akan membawa pada keadaan huru hara. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang mustahak pada hari ini ketika kita telah mengikhtiarkan wasatiyah sebagai guiding principle atau prinsip pedoman kepada gagasan satu Malaysia rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Inilah falsafah dan inilah formula, inilah the guiding principle yang akan merealisasikan aspirasi negara dalam mencapai wawasan 2020. Benarlah Islam adalah agama rahmat pada seluruh manusia. Dasar-dasar pemerintahan Islam tidak menolak kepentingan penganut agama lain. Sejarah telah membuktikan bahawa di beberapa wilayah Islam misalnya, masyarakat bukan Islam juga terlibat dalam urusan pentadbiran. Misalnya di Andalusia, terdapat wilayah-wilayah tertentu yang diperintah oleh kaum Yahudi. Masyarakat Kristian dan Yahudi ketika itu telah menerima wilayah-wilayah ini sebagai wilayah Islam tanpa sebarang tekanan dan paksa.
aspek pengagihan kekayaan dan keadilan sosial juga merupakan faktor penting di dalam mewujudkan kestabilan dalam kalangan masyarakat dan kestabilan ekonomi sesebuah negara. Aspek ini telah diberi penekanan oleh kerajaan agar kekayaan negara diagihkan secara adil dan saksama kepada semua kaum yang ada di negara ini. Pendek kata, sejak dulu lagi kita telah memberi tumpuan pada usaha membela untuk nasib rakyat. Malah perjuangan yang menjurus kepada negara berkebajikan telah lama diperjuangkan oleh kerajaan. Maka adalah agak pelik dan ajaib ada pihak yang mencanangkan mewawarkan negara berkebajikan. Mereka sebenarnya baru berfikir nak wujudkan negara berkebajikan. Kita sudah lama memperjuangkan negara berkebajikan. Saya tak payah huraikan, Tan Sri Soekarno pernah sebut tadi, dengan Felda, Feltra, Rista, Bank Bumi Putra, berbagai-bagainya, universitinya dengan macam-macam. Bukankah ini ke arah negara kebajikan? Dah lama kita perjuangkan. Tak payah ambil modal negara kita, kerajaan yang ada hari ini. Jika disoroti sejarah pemerintahan Islam pada zaman Khalifah Al-Rashidin, masyarakat bukan Islam diberikan layanan yang baik dan tidak dipinggirkan daripada menikmati kekayaan negara. Berlaku satu peristiwa apabila Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bertemu seorang tua keturunan Yahudi sedang meminta sedekah. Beliau sangat bersimpati dengan keadaan orang Yahudi itu dan bertanya akan hal yang menyebabkan demikian. Orang Yahudi itu menjelaskan keadaannya yang uzur menyebabkan beliau tidak berkemampuan untuk bekerja. Setelah mendengar jawaban itu, Khalifah Umar Al-Khattab terus membawa orang Yahudi itu ke rumahnya dan kemudian menghantarnya ke Baitul Mal. Di sini Umar Al-Khattab memerintahkan sebagai bantuan kepada warga tua Yahudi tersebut. Umar Al-Khattab berkata yang bermaksud, tidak ada keadilan sekiranya kita pungut jizyah daripada mereka ketika mereka masih muda dan meninggalkan mereka apabila mereka tua. Demikianlah betapa indahnya diperlihatkan Islam itu dalam cerita sahabat akan pendekatan berhubungan antara Islam dan bukan Islam, bersandarkan prinsip wasatiyah dengan semangat ihsan manusiawi yang sangat mulia lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh demikian, sebagai sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian agama dan budaya, ingin saya jelaskan bahawa pendekatan wasatiyah di Malaysia amat perlu dititikberatkan. Ia bukanlah satu pilihan, bahkan satu imperatif untuk memacu kita mencari hasanah di dunia dan hasanah di akhirat dalam konteks mencapai al-falah. Kesimpulannya, saya berharap agar konvensyen yang akan berlangsung selama 2 hari ini dimanfaatkan oleh kita semua bagi mendalami konsep wasatiyah dan sama-sama memikirkan jalan terbaik untuk melaksanakannya dalam segala aspek berkaitan kehidupan individu, masyarakat dan negara. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan Konvensyen Wasatiyah sempena 1 milenium Islam di Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.